Hari ini saya akan ceritakan bagaimana COVID-19 boleh membunuh. Okey, kita kena faham bahawa salur pernafasan kita terbahagi kepada dua, iaitu bahagian atas dan juga bahagian bawah. Jika kita tengok virus seperti MERS-CoV dan juga SARS, mereka ini hanya meminati di bahagian bawah sahaja, iaitu salur pernafasan bawah. Tetapi COVID-19 dia meminati atas dan bawah. Bila kita bersin ataupun kita batuk dan mengeluarkan cecair pernafasan dan kita sentuh hidung ataupun mulut, jadi virus ini akan terus pergi kepada salur pernafasan atas. Selepas dia pergi kepada salur pernafasan atas, dia akan pergi kepada salur pernafasan bawah. Dekat sini akan berlakunya dekat kita punya paru-paru, kita ada mempunyai sel yang dipanggil type 2 pneumocyte, di mana type 2 pneumocyte ni yang menghasilkan surfactant yang mengembangkan kita punya paru-paru. Kalau kita tengok struktur COVID-19 ni, dia mempunyai spike protein ataupun crown dia. Jadi dekat spike protein ni, dia akan attach pada reseptor di alveoli. Reseptor ini kita panggil ACE2 receptor. ACE2 receptor ni akan bergabung dengan spike protein. Ini akan menjawab kenapa orang yang mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi, masalah jantung lebih berisiko berbanding orang yang tidak ada sejarah penyakit, kerana mereka ini mempunyai ACE2 receptor yang lebih banyak. Dan juga perokok. Perokok juga mempunyai ACE2 receptor yang banyak. Jadi virus ini akan attach pada ACE2 receptor. Makin banyak ACE2 receptor, makin banyaklah virus ini akan masuk ke dalam badan. Apabila virus ini masuk ke dalam badan, badan akan respon dengan immune response dan akan berlakulah inflammatory process, iaitu keradangan. Badan akan menghasilkan interleukin 1, interleukin 2, interleukin alpha untuk respon bahawa badan ada something yang masuk ke dalam badan kita dan mereka adalah musuh. Jadi ini akan berlakunya penghasilan air di sel paru-paru kita, dan ini akan menyebabkan jangkitan paru-paru yang kita panggil pneumonia. Apabila air memenuhi paru-paru kita, menjadikan paru-paru kita lebih susah untuk bernafas kerana telah keras, itu stiffness. Jadi apabila berlaku begini akan menyebabkan kesukaran bernafas dan tidak berlakunya pertukaran oksigen, dan akan menyebabkan kita akan berusaha untuk menggunakan kita punya otot respiratory muscle kita untuk mengembangkan paru-paru, dan lama kelamaan akan keletihan dan kita akan berhenti bernafas, dan juga apabila tidak berlaku pertukaran oksigen dan akan menyebabkan multiple organ failure. Otak kita tak cukup oksigen, buah pinggang kita tak cukup oksigen, kita punya jantung tak cukup oksigen, dan ini akan menyebabkan seseorang itu berlakunya multiple organ failure dan akan menyebabkan kematian. Ini yang menyebabkan virus ini boleh membunuh seseorang jika kita lambat merawat.